Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kita jumpa lagi malam ni, bersiaran semula bersama dengan saya Zaidi Ismail, jurutera forensik kewangan anda, dengan tajuk yang berlainan, yang lebih menarik pada malam ni, terutama bagi mereka yang berniaga online ataupun cuba berniaga online. So kalau kita nak cuba berniaga ni, terutama online, kita perlukan jualan, betul? Kita kena nak buat sale. So antara elemen untuk buat sale adalah dengan mempunyai satu copywriting yang sangat power. So nanti kita akan bincangkan apa benda copywriting, kenapa ini sangat penting, apa elemen-elemen yang terdapat dalam copywriting yang power dan sebagainya. Seperti biasa, saya tidak berseorangan. InsyaAllah saya akan bersama dengan tetamu undangan saya. Kita tunggu sikit masa lagi bila beliau dah bersedia masuk studio dan sebagainya. Tapi sebelum tu saya dah minta tolong bagi yang baru mengikuti, tolong bagi thumbs up kalau dapat dengar suara saya dengan jelas atau tengok video dengan jelas, ataupun komen di ruangan komen jelas, video suara semua okey. So once everything okey, insyaAllah kita akan mulalah. Okey, dan saya sedang menunggu tetamu undangan kita pada malam ni. InsyaAllah everything semua dah clear, nanti kita start. Okay, so tolong bagi thumbs up, nyatakan bahawa semuanya jelas, tolong komen semuanya okey. Okay, thumbs up, jelas, mantap. Okay, terima kasih Tuan Muhammad Malik, Emilia Masko. Okay, terima kasih. Alright, cantik. Okay, Tuan Faizal pun kata show jelas. Okay, video and sound clear, terbaik tu. Okay, okay. So cantik, semua kata jelas. Alright, so kita bagi mereka yang baru bersiaran, tolong share. Saya minta itu je, saya tak minta RM1. Cuma saya minta anda share video IP live kita pada malam ni supaya lebih ramai yang tahu, lebih ramai yang dapat menggunakan ilmu yang bakal kita kongsikan pada malam ni, insyaAllah. So jangan kedekut ilmu, okay. Lagi banyak kita share, sharing is caring. So tolong share video ni, tolong tag kawan-kawan anda, sebab malam ni kita akan membincangkan tentang copywriting power. Okay, so insyaAllah kejap lagi bila tetamu saya masuk studio, kita akan mulalah seperti biasa, sebab saya pun tak nak buang masa dengan you all kan. Okay, so tolong share banyak-banyak video ni sebelum kita mula. So saya tunggu at least sampai ada 50 orang tengok ke. Okay, paling tidak. So ini baru dalam 31. Takkan 31 kan. Tolonglah up sikit. Tolong tag, tolong share, tolong like. Okay, panggil kawan-kawan yang lain. Okay, insyaAllah. Terutama bagi mereka yang nak berniaga online, benda ni sangat penting. Sebab ini antara salah satu punca kenapa ramai orang susah nak buat sale secara online. Kadang-kadang produk bagus, kadang-kadang offer dia bagus kan, tapi copywriting macam hampir. Okay, sebab dia tak tahu format. So malam ni kita nak kongsikan apa elemen yang perlu dalam copywriting power. Simple tapi power. Okay, of course kita tak boleh cover semuanya dalam masa sejam ni. Okay, tapi sekurang-kurangnya bila dapat 1-2 tips tu, at least boleh gerak sekarang lah. Alright. Okay, tanpa membuang masa, saya nak jemput kita punya tetamu untuk masuk studio sekejap. Saya nak kena hide sekejap benda ni, nanti takut dia okay. Alright. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Okay, kita malam ni bersama dengan Tuan Sufian Salahuddin. Okay, seorang copywriter, seorang internet marketer, Sifu, macam-macam nama, macam-macam gelaran. Terutama dalam dunia online. Okay, banyak underground sikit, tapi dia punya backup tu, benda yang dibuat dekat belakang, sale main juta-juta. Okay, jangan tak percaya. Okay. Cuma mungkin orang tak apa kenal dia, sebab saya sebenarnya lagi suka panggil orang yang di belakang tabir.
Okay, kadang-kadang ada orang dekat depan ni, dia orang kata poster child lah. Awak tengok dekat dia macam produk ni bagus, brand ni bagus dan sebagainya. Tapi sebenarnya di belakang tabir tu ada banyak orang yang menjadikan produk ataupun brand ataupun bisnes tu naik. Terima kasih Tuan kerana sudi bersama dengan saya pada malam ni. Terima kasih banyak jauh jemput. daripada utara no. Apa khabar? Alhamdulillah, Jitra okey. Sana dengar Tuan? Clear? Alhamdulillah, boleh dengar dengan jelas. Tuan dekat mana sekarang ni? Jitra. Jitra. Tuan-tuan dan perempuan, jangan tak ingat tak semestinya nak buat bisnes kena berada di Kuala Lumpur, kena berada di Petaling Jaya, kena berada di kota-kota besar. Ini Dok Jitra ni, Dok Jitra pun boleh buat duit, kau punya. Okey. Tuan dah berapa lama di Jitra kan? Jitra, saya Sungai Petani dah 20 tahun. 20 Tapi tahun. pindah Jitra kejap. Tapi baru Jitra dalam setahun lah. Okey. So untuk permulaan ni macam biasalah sebab mungkin ada yang kenal, mungkin ada yang tak apa kenal. Tapi tolong perkenalkan diri sikit Tuan, latar belakang macam mana boleh terjebak berkecimpung pula dalam bisnes online ni dan kemudian fokus pada copywriting dan sebagainya. So silakan Tuan. Alright, okay. Assalamualaikum semua. Saya Sufian Salahuddin. Okay, saya start meniaga online ni 2011. Lama lah. 2011 dah start meniaga online. Lepas tu saya meniaga online ni sejak saya belajar lagi. So Tapi ni common lah Tuan, sebab saya duk tanya orang lain pun semua orang cakap benda lebih kurang sama. Saya duk belajar, saya duk meniaga online ni sejak daripada belajar. Time belajar ni sebenarnya memang banyak boleh buat online lah. Bagi saya time belajar ni banyak je masa luang. Lagi pula masa belajar tu university punya crowd tu pun dah ramai. Kita just nak contact tu WhatsApp ke, nak kumpul pool prospek tu cukup senang lah. Kita pun tahu lah student sama student, kau makan kicap, aku makan kicap, kau makan sosis, aku makan sosis. Aku cuma kena cari supplier je lah. Dengar tu orang buat duit daripada campus pun dah boleh buat duit dah. Sayang lah siapa duk campus hari ni kan, duk harap duit ibu bapa hantar setiap bulan kan. Padahal alat ada dekat tangan, ada smartphone, tak reti pakai kan. Beli smartphone pun pinjam duit mak kan, tapi tak reti nak pakai. Macam mana tu? Kan. So lepas 2011 tu tuan buat apa? 2011, 2012 saya grad. Lepas tu masa saya grad 2012 tu saya balik tu saya actually student university kat Australia. So masa saya third year kat sana pun saya dah start meniaga online lah. So benda yang saya jual kat Australia tu saya just cari supplier barang-barang halal, lepas tu supply kat student-student Malaysia. Saya memang harga memang kapak lah. Kalau raya saya punya ketupat tu harga dia kalau jual kat Malaysia boleh viral tu. Zaman tu lepas tu saya balik Malaysia, meniaga online 2013, 2014, 2015. Lama lah. Saya memang work from home memang lama. Work from home daripada 2013 sampai 2017 work from home. Work from home. Jadi maknanya kalau macam PKP ni memang tak ada benda, bukan benda asing lah, memang duduk rumah lah dengan kata lain, bukan ada benda baru lah. PKP ni bagi saya throwback lah. Orang duk kalut kat luar sana kan, kita duk kat rumah relax lah, dia suka lah, mantap lah, pia kan. Dah biasa, ni memang makanan lah. Okey Tuan, so balik kepada kita punya topik malam ni tentang copywriting. Kejap, saya diberitahu Tuan ada duk benda nak share lah. Saya bila Tuan jemput tu saya berbesar hati lah. Takkan saya buat biasa-biasa kan. So malam ni apa saya yang nak share ni level training terus. Bukan nak sembang lepak-lepak lagi lah kan. Lagipun PKP ni zaman
survival lah. Buat apa kita nak buang masa lepak-lepak ni, kita kena jalan terus. Alhamdulillah kan. Terima kasih tuan, terima kasih. So sekejap saya ni baru dihantar ni. Saya dapat buka ke tidak ni? Tu dia. Wah, tuan Sufian memang terbaik lah. Kan, dia tak ada macam tanya soalan untuk jawab macam tu. Dia siap presentation langsung. Okay. So kalau macam tu kita start lah. So yang pertama sekali saya nak tanya, copywriting tu apa tuan? Wan duk sebut copywriting ni apa jadah ni? Okay, sekejap. Saya sembang pasal background saya dulu deh, supaya orang boleh tangkap lah. Macam mana Mamat ni tiba-tiba jadi copywriting pula kan? Okay. Okay, silakan. Saya perkenalkan diri. Saya Sufian Salahuddin. Saya bisnes online ni daripada 2011 lah. Zaman saya student. So, 2012 saya grad. 2013 saya balik Malaysia. Sampai 2017 saya memang full time work from home lah. 2013 sampai 2017. Memang alhamdulillah internet bagi saya sumber income yang cukup seronok lah. 2013 sampai 2017 tu memang saya work from home. Cuma bila kita dah berjaya ni, sampai 2017 tu saya macam dah berjaya sampai satu tahap yang saya puas hati. Saya macam terfikir, takkan hidup saya macam ni aku makan seorang. Sebab kalau kita tengok ekonomi pun, majoriti Melayu kita ni B40 lah kan. Kalau saya kaya seorang, memanglah kalau tengok data apa, average gaji tu tinggi, tapi sebenarnya dari sudut jurang tu besar. So kalau saya mati, hilanglah satu daripada situ kan. Baik saya beranakkan lebih banyak Melayu yang ke arah T20 ni. Kalau saya mati pun at least ada apa macam ada lagi lah yang 20,000 30,000 sebulan belakang tu. Tak adalah itu ajalah 2-3 ketui kan. Tak ada 2-3 ketui dah habis lah. Betul. So tu memang 2018 tu tahun saya turning point lah. Saya fikir takkan sampai mati aku nak hidup macam ni kan. Aku syok seorang-seorang lah kan. Aku tengok orang susah kiri kanan depan belakang, takkan aku tak boleh buat sesuatu kan. And kalau kita tak boleh tolong 1,000,000 orang, at least kita boleh tolong 100 orang pun, at least ada sumbangan lah kan. So 2018 saya boring. So misi 2018 sampai sekarang saya duduk Jitra, tapi saya kerja dekat Sungai Petani. So ada satu company kat Sungai Petani ni, saya JV dengan tuan punya ada. Saya mahir bab marketing dan tuan punya company tu dia mahir bab production. Dia tahu law pasal suplemen dan semuanya. Dan saya suka niche suplemen, niche kesihatan. Bagi saya niche kesihatan ni dia kalis gawat lah. Kalau time macam sekarang pun, kalau orang tu sakit kecil manis, darah dia dah naik, dia takkan beli face mask dulu, dia akan beli ubat kecil manis dulu. Betul. So bagi saya niche kesihatan ni satu niche yang stabil. Sejak 2018 tu saya dah fokus niche kesihatan. Dan memang misi 2018 sampai sekarang saya nak bantu orang Sungai Petani. Orang Sungai Petani ni kerja tak banyak. Kebanyakan orang Sungai Petani ni duduk Sungai Petani, kerja Penang. So saya nak buktikan tak payah pergi Penang, tak payah pergi Kuala Lumpur, kita duduk sini. Kita duduk sini, naik daripada B40, M40, T20 dan sekarang alhamdulillah ahli pasukan saya dah dekat 200 orang dan ada a few yang dah capai level T20, M40 pun ada, B40 pun ada. So ada T20 pun ada. So kalau boleh kongsi sikit tuan, total sale tu berapa lebih kurang? Kalau kita lah kita cakap pasal sale kan. Sale saya jarang cerita, tapi saya cerita berapa kos iklan lah setahun. Okay. Nak bagi perumpamaan. Kos iklan setahun kita belanja untuk digital marketing ni dekat 2 juta. 2 juta? Iklan saja 2 juta?
Itu dia make up tu tak tahu lah kali berapa tu, kali 10 ke, kali 20 ke. Bukan income saya, income company lah. Saya pun employee je company tu, bukan owner. Tapi saya bahagian marketing lah. Bagi sebab saya dah buat 2013 sampai 2017. So saya dah seolah-olah macam dah crack the code lah. Saya ambil masa 2013, 14, 15, 16, 17, 5 tahun. Saya boleh tunjuk kat orang benda yang aku buat 5 tahun ni kau boleh buat dalam masa setahun je. Tapi kau kena buat sungguh-sungguh lah. Kalau main cak ayam jangan kan. Betul. So tu sekarang so saya train tim saya ni, ajar pasal close sale, copywriting, Facebook ad, Google ads. Majority job saya ialah bahagian periklanan lah. Saya head bahagian digital marketing punya ads. Okay. So copywriting ni memang makanan harian lah. Memang hari-hari kena buat. Okay, so kita terus lah kan. Tak perlu lah saya gebang pasal diri saya banyak kan. Okay, ready kita terus. Okay. Alright, topik kita malam ni copywriting. Okay, copywriting ni apa sebenarnya? Okay, copywriting ni bagi saya lah dalam bahasa yang paling mudah, struktur ayat yang buat orang berminat nak beli produk kita. Dia bukan main taram je. Saya jumpa ramai orang yang nak cuba-cuba berniaga online ni. Bila kita tanya, dia tanya kita, dia kata saya dah buat dah iklan, tak ada orang beli pun. Tak ada orang tanya pun, bukan tak ada orang beli, orang tanya pun tak ada. Orang tanya klik-klik kan. Memang so dia actually copywriting ni dia ada structure dia. Structure dia atas isi apa, tengah isi apa, bawah isi apa. Dia ada step dia. Macam kita nak masak and kita mula-mula kena tumis dulu. Lepas tu rempah tu dah masak, barulah bubur benda-benda lain. Lepas tu last step barulah bubur garnish kat atas, daun bawang ke apa kan. Dia sama je. Bagi saya benda ni dia proses, dia ada step by step dia. So struktur ayat yang buat orang berminat nak beli. Okay, saya bagi terus struktur tu. Tak perlu kita kona-kona kan. Bagi saya during PKP ni kita memang banyak masa untuk untuk buat. So jangan kalau ambil dan terus buat. Ambil dan terus buat. Pada tuan-tuan dan puan-puan yang menonton live malam ni, ambil kertas, ambil pen, jangan dengar saja. Kita bukan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dengar, ambil ingat tu kita kena dengar dengan tulis. Saya sorry kalau saya mengajar macam side saya macam ni, side macam tu kan. Tapi kita be real lah kan. Okay. Alright, first kali structure copywriting simple tapi padu. Okay, first kali headline. Bawah headline tu saya panggil apa yang best sangat kalau customer beli. Bawah lepas kita tulis benda tu, kita tulis proof pula. Kan? Bukti. Lepas proof kita tulis ciri ataupun FAQ tentang produk tu. Kan? Yang kelima offer. Kalau dia minat, kita bagi offer untuk dia berminat waktu tu. 6 call to action. Call to action ni arahan WhatsApp macam tu lah. Selalunya structure dia yang ni. Structure copywriting ni ada banyak, terlalu banyak. Tapi saya dah simplify kan. Yang ni yang paling penting. Yang lain tu semua macam ni dia punya asas dia. Yang lain tu macam Ajinomoto lah. Yang ni kena betul dulu. Yang ni tak betul, hal lain kalau power pun dia tak berberi apa-apa kesan sangat lah. Okay. So saya start dengan headline dulu. Boleh tuan? Boleh. Tak masalah. Okay.
Alright, headline. Okay, headline ni paling penting lah. Paling penting. Kalau kita baca buku-buku periklanan lah. Headline ni ada seorang pakar nama dia David Ogilvy, dia kata, dia kata, kalau kos iklan tu RM1, 80 sen pelaburan kat headline. Oh, headline kena power dulu Headline kena power. Disebabkan dia benda yang paling penting. Biasanya kalau tanya saya benda ni yang paling last saya buat sebab dia benda paling penting, dia perlukan lebih masa. Kadang-kadang orang nak fikir dulu nak letak tajuk apa ni. Nak letak tajuk apa tu yang pening tu. So kadang-kadang step satu pun dah pening, kadang kita frust, kita tulis step lain tak payah buat kan. So better kita hold dulu headline ni, tak payah buat yang bawah-bawah. Yang lain-lain tu semua kalau kita dah siap yang step-step yang bawah tu, yang tu copy paste je, tukar-tukar headline lepas tu. Okay, headline ni paling penting. Headline biasanya saya akan sebut frustration ataupun dream pelanggan tersebut di bahagian headline. Okay, tips dia, gunakan ayat yang keluar dari mulut pelanggan, which is ayat dialog. Pernah tak kita dengar iklan radio, alamak kicap dah habis, kan? Pernah dengar macam tu? Tu ayat dialog frustration lah. Kan? Okay, hampa nak pergi mana? Kan? Hampa nak pergi mana? Kan? So, headline paling penting, saya bagi contoh terus. Tak perlu pening-pening. Okay, contohlah, katalah kita ni servis beli barang dapur. Runner Runner kan. Contoh headline, kalau kita nak guna headline frustration, kita boleh pakai frustration, aduh malas nak pergi beli barang kat Tesco, dah lah beratur panjang, leceh. Bila orang tu baca, dia baca dan dia rasa ni aku. Kena kat dia. Kena kat dia. So the moment dia rasa kena kat dia, dia dah hook. Kita dah hook perhatian dia untuk dengar penjelasan kita yang kat bawah-bawah tu. So tu tujuan headline. Tujuan headline ni hook, nak buat dia berhenti. Kan kalau kat Facebook ni dia boleh scroll satu. Dia boleh scroll satu post. Jarak satu post dengan satu post tu bukan 2 mahalah pun. Satu post dengan satu post tu sekali tarik dengan jari je. Betul. 2 saat pun sampai. 2 saat pun tak sampai. So tu kita punya cabaran tu, nak menghasilkan headline yang hook, stopper. Kita nak buat dia berhenti. Nak buat berhenti sat. So pada pandangan saya, nak buat orang stop dan beri perhatian pada iklan kita ni, kita kena tunjuk, kita kena faham dia. So kita kena faham dia macam mana, sama ada frustration ataupun dream. Manusia ni kalau kita tunjuk kita faham dia, dia akan beri perhatian. Kalau tidak, tak adalah kebanyakan iklan memang macam tu. Macam yang saya tengok Perdana Menteri bagi ucapan. Yang baru-baru ni kan. Dia kata, betul. Kan. So dia first kali dia ada hook. Dia tahu, dia kata apa, tuan-tuan kan, saya tahu dah terlalu bosan duduk kat rumah. Kan. Ada yang buat lagu rap dengan saya punya ucapan sikit-sikit. Dia faham. Betul. Bagi saya itu kena ada. Betul. Bagi saya, kalau kita sembang bab teks ucapan YB yang amat berhormat PM kan, saya rasa ada copywriter yang hebat di belakang skrip tu. Sebab dia dah seolah-olah dicaturkan lah. Dia akan dia macam dia tunjuk dia faham. Apa khabar tuan-tuan? Saya faham. Tak boleh keluar rumah, boring. Ada orang yang nampak. Itulah tunjuk kita faham. Bila kita nak tunjuk dia tak terus pergi dilanjutkan 28 hari bulan. Ramai balik TV. Kalau dia Assalamualaikum, PKP dilanjutkan sekian, memang orang baling dengan TV tu. And so memang
Tapi saya kalau kita sembang bab teks ucapan PM memang saya kaji sepatah-sepatah. Ini dia sebut satu-satu ni. So kalau tengok dia situ contoh paling baik lah. Dia tunjuk yang dia iklan ni macam saya cakap kita kena tunjuk kita faham dia. Kita faham dia ni kalau dalam bahasa Inggeris empathy. Macam mana nak tunjuk kita faham dia? Sebut situasi dia. Itu yang dia cerita apa? Duduk rumah boleh buat lagu rap. Kan? Dia sebut situasi tu orang tulis, mana dia tahu So sama lah macam headline kita ni. Kita sebut situasi. Pasal tak? Aduh, malahnya nak pergi beli barang kat disco. Dah lah batu panjang, leceh. Nampak? Kita sebut situasi tu. Tu key point nak tunjuk yang kita ni faham dia. Ataupun kita tak mau pakai frustration, kita pakai dream. Contoh headline dream, best gila. Tak payah keluar rumah, order barang dapur sampai. Nampak? So ada banyak mazhab lah dalam copywriting ni. Ada yang kata sebut frustration lagi bagus. Ada yang kata sebut dream lagi bagus. Kalau tanya saya, layan dia dua-dua. Buat dua-dua senang. Tengok mana kena, jalan. Buat dua-dua. Lepas tu barulah kita boleh ukur. Contohlah, headline frustration, siapa nak komen saya berminat. Tapi headline dream, siapa berminat, siapa nak komen saya nak tahu. So kalau headline frustration 5 orang komen, kalau headline dream 10 orang komen, so kita tahu headline dream lagi power lah untuk situasi tu. Untuk produk jenis macam tu. Untuk produk jenis macam tu kan. So bagi saya mazhab-mazhab dalam copywriting ni ada banyak kan. Bagi saya mazhab yang paling bagus ialah mazhab yang kita test sendiri. Kita kena buat kat kod mana pun kita kena buat. Okay. So far so good semua? Okay. Tolong komen. Kata okay Cun. Komen Cun terbaik. Okay, lanjut tuan. Alright. Next. Okay, lepas kita tulis headline tu, kita dah hook dia untuk dengar. Kita dah hook kat headline kan. Kita dah cakap dia untuk berhenti. Kita kena terus ke part nak bagi dia berminat untuk terus baca. Part ini apa yang best sangat kalau pelanggan beli. Kalau dalam bahasa Inggeris, part ni dia panggil sub headline. Tadi headline, ini sub headline. Sub headline tajuk ni macam kecil. Tajuk kecil. Dia macam kesinambungan daripada headline tadi tu. So apa nak isi kat part nombor 2 ni? Mak Saleh kata what's in it for me. Kalau Melayu kata aku beli aku dapat apa? So biasanya saya tulis dalam satu ayat je. Apa saya jual? Runner barang dapur Leman. Tu nama ni lah. Lepas tu aku beli aku dapat apa? Order pagi, petang sampai malam jadi lauk. Dia bukan tagline sebenarnya. Dia macam situasi jugalah. Kalau dia beli, apa yang akan jadi kat hidup dia. Dia menguatkan headline yang pertama tu. Betul. Dia menguatkan headline. Orang baca headline, dia berhenti. Lepas tu dia baca sub headline. Oh, ini menarik. Dia faham. The moment dia dah ni menarik. The moment dia dah rasa macam tu, dia akan beri perhatian untuk baca sampai habis. Tu penting headline dengan sub headline ni. Dia macam cakap lah. The moment dah cakap tu okey lah. Okay. So order pagi, petang sampai malam jadi lauk terus. Ada orang kata part ni tagline. Bagi saya bukan tagline sangat. Kita sebut je, aku beli aku dapat apa. Kita kena jawab soalan customer tu. Aku beli aku dapat apa? Saya nak bagi contoh lah kalau macam situasi saya kan. Katalah dia main highlight. Kalau macam saya katalah servis bantu orang untuk menyelesaikan hutang. Contohlah. So headline utama saya ialah anda terbeban dengan berbagai hutang kereta, rumah,
itu soalan lah. Ataupun mungkin dia dialog, pening tiap bulan nak kena bayar hutang kereta, hutang kad, hutang itu, hutang ni, aduh sakit kepala. Tu headline pertama kan. Headline dia kalau untuk iklan hutang ni mungkin baru sehari dapat gaji dah hilang separuh. Contoh macam tu kan. So situasi kena dengan dia lah. Lepas tu dia punya sub headline ataupun yang what is it for me, sebagai contoh urus insan. So kalau katalah dia punya contoh bawah tu, guna kaedah ini insyaAllah 3 bulan dah selesai hutang kita, contoh macam itulah kan. Betul. Ataupun mungkin sub headline ni lebih kepada macam testimoni sikit, kan. Contoh Pak Mat dapat langsaikan hutang kredit kad dia dalam masa 4 bulan saja, contoh macam tu. Something macam tu lah kalau nak menguatkan headline ke atas tu. Jadi orang lebih faham. Betul. Mantap tu. Okey. So, satu. Kita kena bagi contoh tu kan, sebab kadang-kadang ada orang dia jual macam-macam. Kalau dia jual katalah alat solek contoh kan, dia kena dengan situasi dia lah. Sebab kita tak boleh nak cover semua orang kan. Kita tak boleh cover semua orang. Dalam kita punya sharing ni, kalau kita dapat ambil 1-2 contoh, harap yang lain tu dapat faham macam mana nak guna. Betul. Bagi saya, copywriter yang paling hebat ialah copywriter yang ambil masa untuk faham frustration dan dream customer dia. Biasanya copywriter yang hebat ni, dia boleh masuk semua niche. Dia jual produk ni, dia jual produk tu, dia jual produk ni. Bukan sebab dia power, sebab dia ambil masa untuk research, untuk faham frustration dan dream customer. Saya bagi contoh macam dulu saya jual produk suplemen sakit lutut lah. Punya saya nak faham customer saya ni punya frustration apa dan apa dream dia. Saya ambil masa duduk kat farmasi, tengok siapa yang masuk untuk beli ubat sakit lutut. Saya ambil masa untuk interview dia kejap. Tanya dia, kau sakit lama mana dah? Apa yang paling tak best bila sakit ni? Paling kau tak best semayang lah dek. Sakit lutut tak boleh nak lepat. So kita tahu pain point nombor 1 dia, frustration dia apa. Frustration orang ni banyak, tapi kita nak cari satu point yang paling kuat tu. Common antara banyak-banyak. Kalau 10 orang ni, 8 mungkin mengalami masalah yang sama. Pain point contoh pain point produk kecantikan contohnya, terpaksa make up tebal-tebal untuk keluar rumah. Contoh kan, kalau pain point baju pun ada pain point. Contoh asyik pakai baju yang sama bila keluar rumah sampai orang tegur. Ada orang kata fashion ni tak boleh main headline pain, headline frustration. Saya pernah jual fashion, saya pernah jual suplemen. Saya rasa macam tak ada beza je. Saya pakai je. Kalau kena dengan mesej tu, kenalah. Saya punya headline jual pakaian pun dulu macam tu. Headline dia asyik pakai baju yang sama pergi kerja. Itu dia punya frustration lah kan. Sampai orang tanya, ni bukan baju 3 hari lepas macam tu kan. So, right. Okay. Nombor 3, first tadi headline, second sub headline, which is apa benda paling best kalau dia beli. Yang ketiga proof. Okay, first tadi dia dah minat kan. Kat part apa yang best sangat bila aku beli tu, masa tu dia dah bertambah minat. Tapi waktu tu dia rasa benda ni boleh percaya ke? Terus kita support dengan proof. Terus kita support dengan bukti. Testimoni sebagai contoh. Testimoni. Betul. So kalau dalam
copywriting ni proof testimoni tu orang panggil effortless selling lah. Kadang orang beli sebab tengok testimoni je. Tak payah cerita banyak ah. Tak payah cerita banyak. So terus masuk ke proof. Nampak headline tadi kita nak hook dia. Second kita nak buat dia rasa best lah benda ni. Tapi kita kena faham part 2 tadi tu. Masa dia baca tu, di samping dia berminat, waktu tu ada roadblock kat otak dia. Dia rasa tapi benda ni boleh percaya ke? Betul ke ni? Betul ke ni kan? So terus kita pergi ke part nombor 3, proof. Terus bubuh proof, bukti. Memang TikTok mereka ni, Winnie pun suka, tak payah bersiang sampai-sampai boleh terus masak jadi lauk. Main kidal kalau start. Biasanya saya akan letak teks testimoni lah. Dan proof ni pula banyak angle kita boleh buat. Contoh dalam bentuk gambar, dalam bentuk audio, dalam bentuk video. So kita boleh, ada orang baca teks tak percaya, ada orang dengar audio baru percaya, ada orang tengok video baru percaya. Dan screenshot. Ada orang tengok screenshot dia kata ni tipu ni kan. Ada orang tengok screenshot pun dia dah percaya kan. Sebab tu kadang orang tanya saya proof nak display proof ni apa cara terbaik? Bagi saya tak ada cara terbaik. Kita kena borong semua sebab katalah dalam 100 orang ada 20 orang tengok teks pun dah percaya. Dalam 100 orang ni ada 20 orang kena dengar audio baru percaya. Ada 20 orang lagi dengar video baru percaya. Ada lagi number yang 20 orang yang kedua ni, aku semua ni tak percaya. Tapi kalau artis pakai aku percaya. Dia panggil apa benda tu? Dia panggil authority. Endorsement. Endorsement. Dia kalau ada endorsement baru dia percaya. Betul. So dia ada orang aku tak percaya semua ni, tapi kalau kawan aku beli aku percaya. Nampak? Dia tak ada satu cara yang terbaik. Dia semua cara terbaik. Isu. Dia macam satu kampung, 20 orang perangai macam ni, 20 orang perangai macam ni, 20 orang perangai macam ni, 20 orang perangai macam ni. So kalau kita guna satu cara je, kita baru makan 20% lah. Kalau kita nak makan lagi, kita makan 20 yang kedua, 23. Macam tu. Faham. So bagi saya dalam copywriting ni jangan bergaduh. Memang banyak mazhab. Kalau susah-susah sangat, keluarlah 3-4 sekali. Layan semua. Okay. Kalau macam saya teks pun saya keluarkan, audio pun saya keluarkan, video pun saya keluarkan. Yang mana bagi bagi pulangan lebih atau yang lebih lebih terbukti, itu kita lebihkan sikit. Betul. Okay. Lagi satu, saya bila letak testimoni ni saya suka letak nama dan location lah. Nama, location. Satu lagi, biasanya kalau saya lagi best, nama, location, umur, pekerjaan. Ban Kidal, 38 tahun, juruteknik Alustar. Betul. Betul. Saya suka letak. Dia boleh associate. Dia boleh associate. Kalau orang tu dia macam aku pun technician juga. Betul. Ataupun aku pun suri rumah juga. Lebih kurang tu dia boleh associate. Betul. Kalau dia jual produk kecantikan, contoh Latifah 29, jururawat Alustar. Dia tengok 29, aku 27. Lebih kurang kan. Lepas tu tapi 29 nampak lagi comel lah. So kan? Kena pula ada gambar. Dia tengok jururawat, aku pun jururawat. Contoh kan. So bagi saya, kalau bila kita letak umur ni, ada kesan dia sebab manusia ni setiap 7 tahun perangai dia sama.
Dalam itu satu tip tu. Setiap 7 tahun perangai tak berubah. Kalau kita tengok baju kita 7 tahun dulu dengan sekarang tak sama. Dulu 7 tahun dulu dengan lagu lain, sekarang dah dengan lagu lain. So manusia ni setiap 7 tahun tu perangai dia sama. So bila dia tengok ni 29, ni aku lebih kurang ni. Macam tu kan. So proof ni kita kena faham kat proof ni dia nak relate dengan diri dia. Benda ni sesuai untuk aku. Benda ni sesuai untuk aku. Kadang contoh lah kita jual produk kecantikan kan. Kulit akak dah cantik balik. Thank you sis. Mungkin akak yang baca iklan tu umur 60. Dia akan macam kau umur 40 boleh lah. Aku 60. Kecuali dia dekat pro bawah tu 65 tahun. Kak 5 65 tahun. So bila dia boleh associate kan. Kalau kita tak letak umur tu dia macam dia akan, manusia ni kebanyakan masa dia akan cari alasan kenapa benda tu tak jadi. Betul. Dia akan kata benda ni tipu lah. Macam tu kan. Tapi kita kena masukkan elemen-elemen untuk dia percaya lah. Sebelum dia rasa tak percaya, kita dah percayakan dia. Tengok, benda ni 65 boleh lawa lagi. Macam tu lah. Okay. Next, alright. Lepas kita dah masuk bahagian proof tadi tu, kita masuk bahagian FAQ ataupun ciri. Contoh, saya suka ciri ni dalam 3 point macam tu je. Tak perlu banyak-banyak lah. Jangan banyak-banyak lah, nanti serabut. Nanti serabut. Kalau kita post kat Facebook, 3 point cukup lah. Tapi kalau kita post kat website, tak apa lah, boleh tulis banyak-banyak kan. Sebab orang masuk website pun memang orang masuk website untuk cari info. So kalau kita tulis pendek, tak sampailah maksud kenapa dia kena masuk website tu. Ni lebih sesuai kalau social media lah. Kita cakap ni social media kan. Okay, ni tips untuk frequently asked question, ciri-ciri ni lah. Okay, nak list 3 ni apa dia? Simple je. Kita tengok balik, biasanya kalau orang nak beli produk ni, dia akan tanya apa? Kat mana? Kat mana? So location sekitar Lostar. Kalau nak order sayur dengan barang boleh, sayur dengan barang kering boleh tak? Kita jawab tu boleh. Last order pukul apa? Last order pukul 9. Sampai same day. Biasanya saya akan check perbualan dengan customer sedia ada. Dia orang biasanya tanya soalan apa? Kalau setengah orang dia cakap, Cik Sufian saya tak start berniaga lagi, saya pun tak ada customer lagi. Simple je. Saya menggunakan teknik tanya bini. Tanya orang sebelah. Tanya orang sebelah. Kau kalau nak beli produk ni, kau akan tanya apa? Simple lah. Benda simple lah boleh buat. Dia tengok produk lah. Kalau macam kita laki-laki, kita jual produk laki-laki, mungkin kita tanya kawan. Kita tanya office mate ke kenalan lelaki kita lah. Sebab produk tu mungkin produk lelaki kan. Kalau kita jual produk perempuan, kita tanyalah orang rumah, adik perempuan ke, siapa-siapa yang sebab kita baru nak berniaga kan, kita pun tak ada customer lagi kan. So kita jadikan dia tu macam customer lah. Betul. Simple, boleh buat. Okay, lepas kita dah FAQ tu, kita terus ke offer. Okay, kita bukan company macam Milo, macam Celcom kan. Kita bukan company macam DG. Dia buat iklan billboard DG dengan tagline dia. Semua orang tahulah, tak payah cerita pun. Kita bukan Celcom, kita bukan Milo, kita bukan Appleton. Orang tengok pun orang tahu. So, depa tu dalam advertising, depa tu kita panggil sebagai image advertising. Image advertising ni dia kena keluar banyak kali. Billboard tak cukup satu, kena banyak. So image advertising supaya dia lalu dia teringat, dia mungkin tak beli waktu tu, tapi pada hari dia nak beli, dia akan teringat brand tu.
Itu image advertising. Image advertising ni cost dia tinggi lah. So apa yang saya ajak malam ni, kita panggil direct response copywriting. Direct response copywriting ni kita nak dia respon waktu tu juga. Bila kita nak dia respon waktu tu juga, kita tak boleh lari, kita kena bagi offer. Ada orang kata, saya tengok iklan Milo tak buat macam tu pun. Memang lah, sebab dia Milo. Kita ni brand bukan besar macam Milo. So kita main game macam ni lah, terus bagi offer. Untuk 10 orang yang pertama WhatsApp, free susu kurma 1 ml. And so kita bagi offer. Offer ni pula nak bagi offer apa? Ada macam-macam lah. Discount, free gift. Free gift tu yang paling common lah. Nak bagi free gift pun ada cara. Kita tengok free gift apa yang berkaitan. Contoh lah, kita jual produk suplemen kulit. Kita bagi suplemen kulit, free gift, face mask. Contoh. Masker. Benda-benda macam ni semua ala kat Shopee berapa ringgit je. Kan? So, kita main macam tu lah. Okay. Last sekali, call to action. Arahan untuk yang berminat. Arahan untuk yang berminat ni bagi lah. Kalau nak, bagi link WhatsApp ke, PM ke, DM ke, kan. Simple. So, kalau kita gabung semua tu tadi, dia jadi lah macam ni. So, nampak tak? Dia jadi satu structure. Atas jadi, tu saya cuma nak ulang balik, takut ada yang kereta api terlepas kan. So ni contoh runner, contoh dia punya servis tu runner untuk barang barang keperluan harian. Contoh ni dia nak mengiklankan diri dia buat servis runner barangan jualan, barang harian. Mungkin dia nak letak dekat Facebook page dia ke, dia nak letak dalam WhatsApp dia ke, dia nak masuk dalam group ke, contoh yang simple, direct. Macam Tuan Sufian kata tadi, ini yang direct respon. Letak, hari tu juga dapat respon, masa tu juga dapat customer, masa tu juga close sale. Betul. Okay. Betul. So kita tadi dah go through structure dia, sekarang bila kita combine semua, rupa dia keluar macam ni lah. Tadi kita go through one by one structure dia. Atas tulis apa, lepas tu tulis apa. Tadi dia macam puzzle yang berasingan. Sekarang kita dah combine. Duduk sekali. Headline. Cuma Tuan Sufian tadi ada mention, dia kata kalau tak nak pening kepala, terutama yang bahagian headline tu mungkin susah nak fikir. Jadi mungkin kita boleh mula daripada bawah dulu. Yang memang dah macam ulang tayang lah. Dia memang copy paste main style. Bawah tu ada call for action, kemudian ada offer, kemudian ada FAQ kan. Yang masuk yang 3 ke atas ni dia perlukan perhatian sikit. Betul. Yang bawah ni mungkin boleh maintain dia punya structure. Betul. Biasanya link WhatsApp, offer dengan FAQ tu benda yang sama je. Biasanya saya akan buat copywriting ni daripada bawah. Sebab yang bawah tu paling simple lah nak siap. Tak tahulah nak suruh pergi mana tak. Takkan tak tahu nak suruh pergi mana. Takkan link WhatsApp sendiri pun tak tahu kan. Itu memang blur betul tu. Okay. Kan, link WhatsApp settle. Lepas tu offer settle. FAQ settle. Lepas tu testimoni. Lepas tu atas. Last sekali yang atas sekali lah. So kalau copywriting ni tak sampai sejam dah siap lah. Kan? Cuma yang paling penting saya rasa yang take away dalam kita punya perbincangan tadi tu ialah kita kena kenal customer tu. Betul. Kita kena kenal segmen tu. Kalau kita tak kenal, contoh macam kita tak kisah jual barang apa. Katalah kita jual barangan bayi contoh kan. Produk bayi lah contoh. Kan. So kalau contoh kita bujang, kita tak pernah ada anak. Kalau kita dok fikir seorang-seorang, memanglah kita tak faham, kita tak pernah ada anak.
So tanyalah orang yang ada anak kan, apa dia betul tak kan, tanyalah kat ipar ke, tanya kan sepupu sepapat ke, kawan sepejabat ke yang ada anak. Kita ni bujang kahwin pun tak lagi, so nak kena faham lah keperluan customer tu macam mana kan. Betul saya setuju, sebab kalau kita belajar marketing, direct response marketing lah, ni direct response ad lah. First kali market, kita kena faham market. Second baru message ni ayat tu. Ketiga media. Okay, market dah kenal, message dah siap, media ni okay. Media ni simple, kat mana aku nak post ayat ni, kat mana dia orang lepak. Contohlah kalau kita jual kurma kan, takkan kita post ayat tu kat TikTok, mana ada orang nak makan kan. Budak TikTok nak makan kurma kan. Budak TikTok tak tahu makan tak makan, tapi rasanya tak makan kot. Tapi kena lapor dalam WhatsApp group geng masjid ke kan. Betul. FB group Ustaz ABC, contoh macam tu lah kan. Betul. Dia kena, ni rukun dia. First kena faham market. Macam saya cakap, kalau saya jual produk suplemen lutut dulu, sampai ke tahap saya duduk kat farmasi tengok. Sampai saya tahap saya tengok, okey, sakit lutut tahap sampai level macam mana ni. Sampai yang nak keluar beli ubat pun tak mampu. Memang sampai orang farmasi tu kena pergi kat kereta. Even saya memang research lah, bagi saya research paling penting lah. And kalau dalam team saya pun memang saya cakap, kadang saya pernah interview customer sampai 2 jam. Saya interview customer sampai 2 jam, punya saya nak faham apa masalah hidup dia, apa yang dia nak sebenarnya. Nak hilangkan jerawat, ya. Sebab apa? Sebab tak confident. Okay, sebab apa tak confident? Sebab sekian-sekian. Waktu paling tak confident bila? Kenapa penting sangat confident ni? Dulu saya jual produk jerawat sampai saya tahulah ayat apa yang paling perempuan tak suka. Simple. Muka kau kenapa? 3 patah lah cukup, boleh jam terus dia punya mood untuk hari tu. Apa dia tu? Dulu masa saya jual produk jerawat kan, saya nak tahu lah. Saya nak tahu frustration dia. Dia kata saya paling frust bila orang tegur muka saya. Saya akan kata, okay, tegur yang macam mana? Saya nak tahu ayat teguran apa yang paling awak sakit hati. Dia cakap, saya kalau orang tegur muka kau kenapa pun dah cukup lah. Boleh jam lah mood saya untuk hari tu. Saya tak nak datang. Muka kau dah kenapa kan? Muka kau kenapa? 3 patah lah. Kita lelaki macam tak ada hal lah. Muka kau kenapa? Muka aku kau apa hal? Kan? Tapi kalau orang perempuan 3 patah tu pun dah jam. Kalau nak panjang sikit tu, Noni kenapa dengan muka kau? Betul. Habis terus. So, sebab tu kita kena faham customer ni. Kita kena faham. Betul-betul faham lah. Memang macam kita punya PM lah. Dia tunjuk dia faham kita. Dia sebut satu-satu patah. Saya faham tuan-tuan boring duduk rumah, siap menyanyi lagu rap, lagu saya, skrip saya. Kan? Dia sebut satu kan. Sebab tu ucapan dia viral. Sebab dia sebut benda reality. Kena masuk dalam sini. Orang rasa, baguslah PM ni macam ayah lah. Gitu. Kan? So, kalau buku copywriting David Ogilvy pernah kata, orang yang tak buat research sebelum tulis iklan ni seolah-olah macam pergi masuk perang tanpa senjata. Tu David Ogilvy kata, orang yang nak buat copywriting tapi tak buat research, tak nak faham customer, seolah-olah macam askar yang pergi perang tak bawa senjata. Maksudnya tindakan yang tak apa cerdik kan.
ke power tak power copywriting tu bagi saya kat research. Research ni bagi saya 80%, tulis tu 20% je. Kejap lah nak tulis ni. Tapi yang jadi payah nak tulis tu sebab tak ada idea. So kita tak boleh create idea tu. Kita kena tanya market. Kalau kita create idea, pakai idea kita orang baca pun orang rasa tak boleh nak relate. Kau kata pelik lah, pelik. Jelik kan tengok pelik. Macam kau cakap pasal apa ni babe? Aku tak faham lah. Benda tu. Benda kan. So memang orang baca malas tak baca. So orang belah. Okay tuan. Okay, next. Okay, tips bonus. Tadi gambar pula dah. Tadi ayat iklan. Ni part gambar pula. Ni kalau kita nak letak yang atas tu copywriting, kita nak sertakan dengan apa lah. Betul. Okay. Tunjuk gambar yang real ataupun unik. Okay, kita kena faham kalau kita buat post kat Facebook kan, orang cuma ada masa 2 saat untuk kita tarik perhatian dia untuk break kat post kita, untuk dia stop kat post kita. So nak buat dia break tu, satu headline, yang kedua gambar. Kan? Gambar ni satu tips dia, jangan guna gambar yang orang lain dah guna. Kena unik lah. Sebab bagi saya marketing ni kena unik. Kalau kita tiru, kalau kita orang yang kedua tiru, mungkin kita selamat lagi lah. Tapi kalau kita orang yang ke-100 tiru, orang tengok, ini aku dah tengok ni. Macam, ini klise, aku dah pernah tengok dah iklan macam ni. So, yang kedua, gambar real. Okay, kita kena faham, Facebook ni tempat orang bangun pagi untuk baca apa yang berlaku semalam. Orang masuk Facebook ni untuk dengar cerita sebenarnya. Bersosial. Kan? So, gambar-gambar dia tak perlu profesional pun tak apa. Jangan habiskan masa untuk mengprofesionalkan gambar tu. Lag lu. So, pakai gambar yang real pun tak apa. Sebab saya bagi contoh lah tuan. Saya pernah buat iklan, letak gambar saya tak berapa pi. Benda yang sama pun, copywriting sama. Okay? Tapi letak gambar saya tak berapa pi. Tapi gambar saya dengan orang rumah, boleh pi. Dia sebab apa dah? Sebab dia relate. Betul. Dia relate, dia tengok, Cik Jadi, tu orang rumah dia. Yang dia cerita kat atas tu, ni lah orang rumah dia. Contohnya tu. Dia kalau tak, saya letak gambar saya seorang, betul kan Cik Jadi ni dah kahwin? Bujang tu. Contoh. Okay. Dia tak relate dengan orang lah. Betul. Dia tu kena dia. Betul. Macam saya sebut tadi lah kan. Manusia ni bila dia tengok iklan kita, dia akan cari alasan kenapa benda tu tipu. Dia akan cari alasan benda ni tipu. So sebelum dia rasa benda ni tipu, kita dah counter siap-siap. Wish, biar betul. Macam tu kan. So gambar unik ataupun real, gambar proof kan. Macam tadi kan saya ada elemen yang ketiga tu proof. Testimoni tadilah. Testimoni, video pun boleh, tapi tak semestinya lah. Okay. Tips bonus yang kedua, ni untuk orang yang guna Facebook Ads, Google Ads kan, yang guna iklan berbayar. Sebelum kita spend iklan, promote dulu secara percuma. Ada orang respon tak? Kalau waktu percuma pun tak dapat respon, maksudnya tak perlu gamble lah untuk guna pemasaran berbayar. Sebab waktu percuma pun tak berjaya menarik minat orang. Buat apa kita nak pergi gamble bayar duit untuk periklanan. Kita buat copywriting, letak dalam grup, letak dekat kita sendiri, letak dekat kita punya personal page kan. Satu sale tak boleh buat kan. Betul. Kan macam mana nak ke depan kan? Kalau satu pun tak dapat, macam dia macam ni, mesej iklan yang kita tulis tadi tu,
Kalau dia berkesan kat satu tempat, dia akan berkesan kat tempat-tempat lain. Kalau kita buat kat Facebook menjadi okay. Kita ambil corporate rating tu sebar kat grup WhatsApp pula. Biasanya dia tak lari sebab kat Facebook pun manusia, kat WhatsApp pun manusia. Sebab dulu masa tahun 2018 saya pernah buat satu kempen viral lah sampai 30k share lah kan. 30,000 share. 30,000 share. Post yang Facebook saya tutup iklan tu yang viral tu, saya ambil post tu saya ke grup WhatsApp pula. Tutup iklan tapi sebar kat WhatsApp pula. Sale masih berlaku. Maksudnya sale bukan main daripada iklan. Dia kalau kat satu tempat dia dah menjadi, dia akan menjadi kat tempat-tempat lain, insyaAllah. Okay. Last kali, ni tips yang ketiga lah. Tapi saya tak tulis dalam slide. Okay. Kalau kita perasan structure iklan ni tadi, headline, lepas tu sub headline dengan proof. Okay. Kebanyakan masa headline, sub headline dengan proof ni kita boleh rotate. Boleh jadi proof tu jadi headline. Boleh jadi yang layer ayat kedua tu yang jadi headline. Biasanya yang 3 atas ni dia boleh rotate. Yang proof boleh jadi headline. Kalau kita nak tahu, kita buat berbagai iklan, cuba rotate tengok mana paling berkesan. Betul. Kalau kita nak detect ayat mana yang paling berkesan, bagi saya kalau kita link WhatsApp tu, kita boleh setting. So kalau headline dia aduh yang malasnya nak beli barang Tesco ni, link WhatsApp kod saya berminat. Kalau runner barang dapur Leman order pagi petang sampai malam jadi lauk tu jadi headline. Satu lagi post. So kita bubuh ayat WhatsApp lain pula. Tadi saya berminat, yang ni saya nak tahu. Kalau macam WhatsApp link pun sekarang pun boleh slash letak name convention dekat belakang tu kan. Betul. Bila dia klik tu memang automatically memang dah keluar lah benda tu kan, minat. Ataupun dia klik aja suka, atau dia klik aja terbaik atau something macam tu lah. Kita boleh letak pun dekat belakang WhatsApp tu, kalau katalah kita guna WhatsApp lah. Betul. Kalau kita ada 5 post iklan yang berlainan headline dan sebagainya, jangan pakai kod WhatsApp yang sama. Kita kena, ni saya nak tahu, yang ni saya berminat, saya mohon info, saya nak tahu lebih lanjut kan. So kalau kita tengok WhatsApp yang headline runner barang dapur Leman tu yang paling perform, kan? Saya nak tahu ni masuk 10, kita tahu iklan ni yang paling padu ni. So kalau kita dah ada 5 iklan, kita dah tahu yang mana yang paling padu. Kalau kita nak run Facebook ad ke Google ad, kita pakai yang tu lah, sebab kita tahu waktu percuma pun dia dah padu. Waktu kita main Google ad, Facebook ad, insyaAllah dia lagi dia punya result dia akan konsisten lah, tak rugi lah. Dalam bahasa teknikalnya dikenali sebagai split test lah. Selalu orang sebut split test kan. Split test. Betul. Simple sebenarnya. Itulah salah faham orang pasal Google Ads dengan Facebook Ads ni. Bagi dia benda Google Ads dan Facebook Ads ni macam magic. Tulis ayat apa pun tak apa, nanti jadi duit. Tak boleh. Salah. Tak boleh. Kan? Itu yang saya macam zaman saya dulu saya consult orang pun, saya dah spend 10,000 tak ada sale pun. Memang lah. Tak kena cara kan. Dia macam masak kan. Betul lah dia. Okay, so kita buka, Tuan pun dah buka soal jawab. So sepatutnya kita punya segmen ni asalnya dia 30 minit je. Kan dah jadi sejam. So sejam tu pun dah sesi sharing kan. Saya rasa memang terbaik lah. Kan tak ramai tetamu yang saya jemput yang macam Tuan, dia terus share terus, ni the key point dia terus kan. Banyak yang bagi juga, tapi
dalam bentuk sembang lah dengan tadi. Jadi nak kena dengar betul-betul, nak kena tulis kan. Macam ni dah ada depan. Jadi bagi mereka yang baru mengikuti video ni sebagai contoh, jangan risau. Video ni saya tak faham, tak padam. Nanti boleh tengok balik daripada awal. Okey, sebagai contoh saya tak padam video live ni. Nanti boleh tengok balik daripada awal. Jadi sebelum kita pergi kepada Q&A ataupun soal jawab kewangan, soal jawab bersama dengan Tuan Sufian. Saya nak shout out sikit bagi mereka yang nak dapatkan buku forensik kewangan ni secara percuma. Okey, saya bagi buku ini secara percuma. Admin saya akan pilih pemenang. Apa yang anda perlu lakukan hanya share video ni, tag kawan-kawan, lepas tu screenshot dan letak di ruangan komen. Nanti admin saya akan pilih pemenang bagi mereka yang boleh dapat buku saya ni. Okey, insyaAllah. So nanti saya akan umumkan, biasanya dalam seminggu saya akan umumkan sekali untuk sepanjang minggu. Mungkin 10 orang menang, mungkin 15 orang menang, kita tengoklah. Okay, so sesi FB Live bersama dengan saya ni setiap malam daripada Isnin sampai Jumaat. Bermula biasanya antara jam 8.45 semalam malam. Kadang-kadang ngam-ngam sejam, kadang-kadang dia terlebih waktu. Sebab kita tengok tetamu tu macam mana kan. Dia sharing lebih, dia kadang-kadang terlebih sikit. Alright, so kita mula dengan soal jawab. Kita tengok apa soalan yang dikemukakan pada malam ni, insyaAllah. Siapa yang tak dapatkan buku tu rugi tu. Hey. Terima kasih. Saya ada buku tu. Okay. Mana dah. Ini ada satu soalan daripada Cik Iliana Muhammad. Okey, Cik Iliana dia bertanya, ya saya nak tanya headline panjang mana yang optimum? Headline panjang mana yang optimum? Okey. Mungkin dia mungkin tak terlalu panjang, tak terlalu pendek. Biasanya berapa patah perkataan ke ataupun macam mana metrik tu tuan? Okey. Macam saya cakap, dia banyak mazhab. Ada mazhab yang kata headline ni 3 patah. Ada. Ada yang kata 7 patah. Ada. Saya pun pegang juga mazhab tu. Kadang-kadang. Tengok produk lah. Tengok produk. Headline 3 patah, ada 7 patah, ada orang kata jangan lebih daripada 10. Bagi saya, dia tak kisah panjang pendek. Yang penting orang baca, orang rasa hook. Kan? Orang rasa hook nak teruskan membaca. Bagi saya, okey. Macam ni, kalau nak tulis headline panjang, panjang lah. Pastikan kita ni mahir copywriting. Kalau masih baru, tak perlu panjang-panjang. Maksimum dalam 10 tu okey lah. Kan? Yang penting dia baca tu, dia rasa ni masalah aku ni. Ni masalah aku ni. Ataupun ni aku nak ni. Macam tu. Okey. So kita ada soalan lagi daripada Encik Afizul Adib. Dia nak tanya company dia buat training team building, bagaimana boleh apply copywriting pasca COVID nanti, sebab mungkin perlu buat visual learning. Pasca COVID. Saya rasa mungkin maksud dia tu kalau macam dulu benda tu fizikal. Jadi dia boleh tunjuklah orang buat team building secara fizikal kan. Lah macam team building ada pegang tangan ke apa ke kan tu ada permainan ke. Tapi kalau macam virtual learning ni, so mungkin soalan itu macam mana nak terangkan dekat orang yang boleh juga buat team building tapi macam mana construct dia punya copywriting. Soalan ni alamak. Soalan ni saya rasa saya kena fikir dulu. Kan? Kita kena jujur lah. Ada benda kita tak boleh jawab. Ada kata benda kita kena perlu jawab. Ada benda yang kena research dahulu. Ada benda yang kena research dulu. Selalunya saya tak jawab soalan. Benda yang saya tak jawab, benda yang saya reti saya jawab lah. Benda yang saya tak reti saya akan ambil masa untuk research dulu lah. Pada Tuan Hafizo ni mungkin kalau dia nak PM saya boleh kot. Kita sembang tepi je. Saya pun nak kena faham juga masalah dia. Mungkin tak silap saya Tuan pun ada offer untuk follow kan, untuk macam siapa nak follow Tuan dan sebagainya. Saya rasa Tuan ada bagi tahu saya untuk siapa yang menonton malam ni lah, macam mana nak dapat follow Tuan. Mungkin lepas ni kita boleh bagi tahu macam mana boleh follow Tuan dan sebagainya, nak boleh PM ke apa semua kan.
Sekejap, saya tulis dalam slide macam mana nak follow. Okay, tak apa. Sesuatu yang nanti saya letak dekat ruangan video. Ruangan diskusi video tu ada link. Cuma nanti kita tegangkan selepas ni lah. Okay. Sebab nanti kan tak nak ambil masa pula kan. Baik. Okay, so mungkin soalan ni ada kena-mengena dengan split test tadi saya rasa. Cik Ahmad Fahmi bertanya, berapa lama kita nak run iklan untuk kita buat analisa keberkesanannya? Berapa lama kita nak run iklan untuk kita buat analisa keberkesanannya? Bagi saya, sample size tu yang penting. Lama, contohlah kita nak contoh 100 orang tengok, berapa orang berminat? Kita kena ada metrik lah dengan kata lain. Kita kena ada metrik. Contoh 1000 orang tengok, berapa orang berminat? Kalau soalan dia berapa lama, kalau kita punya speed bekerja tu sehari boleh dapat 20 orang je, 1000 bagi 20 berapa? 50 hari. So soalan tu 50 hari aja soalan tu jawapan dia. So kalau soalan dia berapa lama, bagi saya bukan isu lama mana. Saya suka nak tengok the first 1000 yang tengok iklan tu apa respon dia. Biasanya saya akan tengok kalau 1000 tengok pun tak ada respon yang menarik, saya rasa iklan tu problem, saya kena edit, kena buat iklan lain. So kalau macam Tuan ni, metrik Tuan guna berapa? 10%, 15% daripada 1000 tu? Contoh lah, okay. Daripada 1000 orang yang tengok, ini saya sembang Facebook ad lah kan. Okay. Kalau 1000 reach, katalah 1000 tu 50 orang klik. Contohlah. Okay. Katalah daripada kalau katalah kan 1000 tu 100 orang klik. Okay, daripada 100 orang yang klik ni, berapa orang yang klik iklan tu masuk ke WhatsApp? Okay. Daripada 100 orang, berapa orang masuk ke WhatsApp? Kan? Klik iklan dengan klik link WhatsApp tak sama. Kan? Klik link WhatsApp ni maksudnya dia dah baca baru dia klik. Okay. Katalah daripada 1000 orang yang tengok, 100 orang berhenti dan klik. Kan? Daripada klik untuk baca lebih lanjut. Okay, daripada 100 tu berapa orang WhatsApp? Biasanya saya tengok 100 at least, kalau 100 saya dapat 100 orang klik dapat dalam 10, okey ya. 10% lah. 10% lah. 10% lah. So 10% of 10%. So dengan kata lain 1000 yang tengok, 100 yang berhenti dok baca, 10 yang masuk dalam WhatsApp. Betul. Okay, so bagi tuan itu agak metrik yang berkesan lah. Itu macam metrik yang macam fleksibel kat mana-mana niche lah. Sebab ada niche yang margin besar, 100 orang klik tapi satu masuk pun cukup dah. Silas sebab dia jual produk 3,000. Dia jual produk 3,000 kan. So bagi dia kan. Bagi dia metrik 10% ni aku tak terpakai kan. Okay. Tentu lah. Alright. So soalan seterusnya daripada Tuan Zaki, dia tanya Tuan Sufian, kita perlu sebut tak harga? Sebab ada setengah seller suruh PM tepi. Okay, ni soalan yang bagus lah kan. Okay, kita kena faham market kita ni. Market kita ni market yang kalau kita compare dengan Singapore, compare dengan US, market Malaysia ni kita macam newbie lah dalam pembelian online. Cuma bila Shopee masuk Malaysia, Shopee dah educate pembelian secara online tu. Shopee dah educate tunjuk harga kan. So kalau soalan Tuan Zaki ni nak letak harga ke tak nak letak? Kalau tanya saya, dua-dua post jalan. Satu post letak harga, satu post tak letak harga. Sebab puak-puak yang dah di-educate oleh Shopee, dia memang dah dibiasakan tengok harga baru decide. So puak-puak ni kalau dia tengok iklan tu, ni ada harga, aku minat nak beli. Dia akan klik. Betul, dia lebih percaya. Dia lebih percaya.
Tapi dalam Malaysia ni, kita punya market ni dia macam baru nak mature. Dalam sejuta orang tu mungkin 50% dah di 50% dah apa graduan Shopee lah. 50% lagi baru nak belajar macam mana nak beli online tapi lepas itu mungkin ada lagi 50% graduan COVID. Sebab rumah ni dah biasa beli online. Betul. Bagi saya PKP ni amat membantu online sale lah. Sebab macam saya buat online jual produk kan. Sebab saya tengok alamat-alamat yang beli kat website ni. Dulu alamat-alamat tu macam bandar-bandar. Sekarang alamat luar bandar pun beli kat website. Saya macam, oh terima kasih ya Allah. Betul. Sebab dia berlaku juga pada saya. Sebab saya pun ada produk online kan. So bila tengok kat situ, kadang saya tengok, ini bukannya ini jauh ni kan. Pun beli biarpun dia jauh. Yang tak biasa lah kita tengok kan. Kan. Kadang-kadang alamat tu kita pun tak tahu ni berapa jauh ke pedalaman ni. Betul. Alam pun sampai lah ni. Betul. Saya itu dari sudut hikmah dia, saya PKP ni amat. Dia macam bagi rapid lagi e-commerce kat Malaysia ni. Okay. Alright. So ini ada soalan. Saya rasa ini industri yang agak terkesan lah. Terutama dalam situasi kita dengan COVID ni. Cik Zairi dia tanya, jika menyediakan servis, saya merupakan pemasaran hartanah. Okay. Apa yang perlu ditekankan dalam cooperating saya untuk orang tertarik menggunakan servis saya? Sebab hartanah antara sektor yang saya rasa akan terkesan selepas ni, terutama macam orang susah nak jual rumah dan sebagainya. Sebab ada apa? Itulah orang dah susah nak bersama kan. Contoh nak buat viewing pun susah. Okay. Selain daripada kena tukar strategi, saya rasa benda ni tak boleh kekal dalam keadaan yang sama, kena tukar strategi. Mungkin kena buat visual tour ke kan, mungkin kena buat 360 tour ke, kena buat macam itulah. Okay. Tapi kalau dari sudut copywriting, macam ditanya apa yang boleh ditekankan dalam, kita tak kata hartanah lah, kita kata apa saja sektor yang mungkin terkesan disebabkan oleh COVID ni, sebab akan berlaku perubahan. Betul. Lepas ni norma-norma kehidupan akan berubah. Kan? So hartanah ni macam saya cakap saya pernah work from home 2013 sampai 2017 kan. Antara benda saya masa 2013 2017 tu saya masuk macam-macam niche. Suplemen, beauty, service, even saya pernah jadi ejen hartanah kejap. So kalau tanya saya, pemasaran hartanah lepas ni dia tak macam mudah.my letak gambar. Saya sebab macam zaman saya jadi ejen hartanah dulu pun, saya cerita je lah kan, sebab saya pun dah tak buat dah hartanah. So apa saya buat, saya pergi kat rumah tu, saya akan seolah-olah saya lah customer tu. Saya ambil video. Okay, rumah ni berapa kaki? Saya tak sebut kaki, saya siap berjalan lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Ni ruang tamu dia banyak kaki ni. 5 tapak. So dia ada orang baca 5 kaki dia faham. Ada orang 5 kaki besar mana. Tapi kalau kita cakap 5 tapak, dia duduk kat rumah sambil tengok video tu pun dia sambil boleh bertapak dalam rumah kan. Oh besar ni. So video saya buat macam tu. So pemasaran dia dia macam virtual, macam tuan cakap tadi lah, virtual tour. Kena orang tak payah pergi tengok rumah, tapi dia tengok video tu pun dia tahu. Dia boleh bayangkan macam oh besar ni rumah dia. Posh dia. Dia tengok video tu pun dia boleh ukur. Ush, besar rumah ni. Kan, kalau tu satu lah, teknik pemasaran kita pun dah kena berubah. Tak boleh lah just upload gambar rumah untuk dijual. Macam tu tak boleh lah. Kena kita kena letakkan diri kita dalam kasut pelanggan tu lah, dengan kata lain. Betul. Sama aja macam yang kita bincangkan tadi kan. Kalau itu cerita dia pasal headline, tapi ini kalau cerita pasal delivery,
kita kena letakkan lah kita punya situasi dalam kasut pelanggan sebab dia mungkin dah tak boleh nak datang tengok macam dulu kan. Dia mungkin takut nak ada ramai-ramai dalam rumah tu. Jadi kita kena lihat daripada semua sudut tu lah. Betul. Okay. So ni ada soalan. Kejap. Ni ada soalan daripada Cik Faiz Fuad, dia tanya, apa buku atau resource yang tuan recommend untuk tip-tip copywriting? Buku mungkin dia perasan belakang tuan tu banyak buku. Sekejap, buku mana? Sekejap. Okay. Kalau tanya saya lah, buku favourite saya, buku copywriter ni banyak. Cuma ada copywriter yang bila dia tulis buku, dia je faham. Itu masalah kat tu. Ini kaedah yang dia je faham. Dia cerita macam, kalau kita baca habis, kita kena ulang 3 kali baru kita faham. Contoh kan, macam buku ni buku ni Breakthrough Advertising, harga dia 1,500. Buku ni kalau nak faham kena baca 3 kali. Tapi saya rasa dengan harga 1,500 tu tak ramai yang beli tu tuan. Kalau untuk yang newbie lah, yang untuk baru-baru ni, baru nak start, itu lagi macam advance lah tu. So kalau newbie saya suka penulisan Jon Capers lah. Jon Capers ni bahasa dia tu mudah faham kan. Dia contoh dia cerita apa? Headline. Okey, contoh headline. Lepas tu sub headline. Jon Capers ni antara copywriter yang bila dia tulis bila dia tulis tu kita pun faham. Bahasa dia macam marhain sikit lah. Ni Making Ads Pay, Jon Capers. Yang ni Tested Advertising Method, Jon Capers kan. Kalau tadi kita ada sebut pasal empathy kan. Nak buat copywriting ni kena empathy buku mana? Buku ni lah. Ni. Buku ni. Copywriting handbook. Banyak buku. Kalau pasal mana? Sekejap. Tuan Sufian ni kalau dia tanya soalan ni dia jawab je terus, dia pergi ambil dia tunjuk. Kalau orang lain tu mungkin tak dapat lah. Buku ni bagus kalau bab gambar. Dia terang gambar. Copywriting bersama dengan image. Dia macam gambar apa nak pakai. Kalau produk ni pakai gambar apa. Kalau produk ni pakai gambar apa. Macam tu. Okay. Banyak lah. Smart. Okay. So ni ada satu soalan. Saya saya bagi 2 lagi soalan lah. Kalau tidak nanti kan kita sampai ke subuh tak habis. So Cik Ahmad Subhi ni dia bertanya, kalau nak jual jam bundle, jam terpakai, apa headline yang perlu tekankan? Contoh headline, jam koleksi peribadi untuk dijual. So ini saya rasa bukan hanya jam lah. Dengan katanya kalau nak jual apa-apa yang barangan terpakai ni, so saya rasa dia balik kepada perkara tadi. Saya rasa kena kenal siapa sebenarnya pelanggan yang beli produk ni. Kan apa yang dia orang tengok, untuk apa kan, dia dapat apa kan. Betul. Saya rasa benda itu yang kena highlight lah. Saya suka kalau produk macam ni contact balik orang yang dah beli, tanya dia kenapa dia beli. Tu satu tips. Sebab biasanya perangai manusia ni lebih kurang sama je. Dia beli sebab ni. Orang lain yang akan kemudian beli pun sebab tu juga. So saya database customer saya memang saya akan ambil masa untuk interview lah. So kalau katalah Encik Ahmad Subhi pernah jual dekat 10 pelanggan yang sebelum ni. So cara terbaik untuk dapatkan headline menarik ni adalah tanya 10 pelanggan tu kenapa dia pergi beli dulu benda-benda yang dia jual ni lah, dengan kata lain. Betul. Jadikan tu headline. Betul, ambil masa. Kadang saya interview customer sampai customer menyampah. Tanya macam-macam. Lepas tu kita belanja, dia makan. InsyaAllah terbaik. Okay, ini soalan second last. Okay, sebab nanti kan macam saya kata kan panjang-panjang kan. Okay, second last Cik Mariam ni, Puan Mariam ni tanya untuk daily post di Facebook. Macam mana kita nak orang membeli dengan cara soft sell? Serba salah juga kalau setiap hari nampak menjual.
Okay. Nice, ni soalan yang bagus lah. Kalau dalam Facebook punya personal ni, selalunya kita konten jual. Dia macam ada CCCP. Konten jual. Konten jual. So macam dia ada macam orang tak rasa semak sangat lah. Macam Saya mungkin boleh tambah sikit sebab mungkin ada yang tak biasa dengan bila kita sebut konten kan. Macam saya mungkin saya tahu, ada yang lain tu dah biasa buat penjualan dekat social media, mungkin tahu masuk konten. So nak ringkas je lah, bila sebut konten ni, benda yang kita share yang boleh membantu orang lain. Tu lebih mudah lah nak faham. So kita mungkin bagi tips, mungkin bagi panduan, mungkin kita share kaedah, kita share cara. Even macam yang saya buat malam ni, sebagai contoh, ini dinamakan konten kan. So saya tak menjual apa-apa pun. Rasanya Tuan Sufian malam ni pun tak jual apa-apa. Dia tak kata, okay masuklah kelas saya kan, RM3,000. Tak ada, dia tak cakap tu. Okay, dia pun mungkin tak buat kelas. Okay, saya pun tak ada apa. Malah kalau macam saya sebut buku saya ni, saya bagi percuma je. Tapi kena masuk kontes lah kan. Okay, so tak ada. So ini konten. So kita share. Tujuan dia adalah bagi saya untuk dapatkan trust, untuk dapatkan kepercayaan. Kalau kita orang tak kenal kita, dah lah tu orang nak jual, orang menyampah lah. Okay, bagi orang kenal kita, okay, orang trust percaya kita, okay, dan baru kita start menjual. Dan menjual dia pun macam Tuan Sufian kongsikan tadi, boleh guna headline-headline yang menyentuh hati dan perasaan orang, yang empathy tadi tu. Sebab kena dengan dia. Daripada guna headline macam belilah produk saya ni, itu macam melampau lah kan. Sebab orang pun tengok pun tak boleh macam tu. So sebab kita deal dengan manusia, dan terutama di social media ni, ialah tempat orang bersosial. Social media ni selalu saya kongsikan bukan tempat yang sesuai untuk menjual sebenarnya. Betul. Social media ni lebih kepada kita nak bersosial dengan orang, kita nak share, kita nak buat amal jariah, lebih kurang macam tu. So lepas tu jualan tu saya rasa lebih mudah untuk dilakukan. Betul. Dia datang kemudian. Dia datang kemudian. Dia tak boleh macam hard sell terus. Macam tu. Betul. Setuju. Okay, so ini soalan terakhir. Saya pilih soalan terakhir. Okay, Cik Muhammad Faizal bertanya, ada tak template untuk memudahkan newbie? Saya rasa ini memang Tuan Sufian mungkin nak bagi selepas ni, saya tak pasti apa, tapi ada kena mengena dengan soalan ni, saya rasa. Template untuk memudahkan newbie, saya rasa apa saya ajar tadi dah bagi template dah pun. Itu dah template lah. So, part headline kena tulis apa, bawah headline kena tulis apa, itu kena tulis apa. Okay. Right. Okay. So itu saja soalan. Okay. Macam saya kata tadi, kalau kita teruskan ni banyak-banyak cerita. Tapi Tuan Sufian kata nak share something kan dekat kita punya buku. Ada slide. Ada yang nak share ke? Ke saya nak kena buka slide tadi balik ke apa? Buka slide boleh tuan? Okay, boleh insyaAllah. Kejap saya buka ni. Alright. Slide. Okay. So terima kasih banyak. Sebab join malam ni. Dan saya seronok tengok ada banyak lagi soalan tak boleh jawab lagi. So disebabkan tuan-tuan tonton sampai habis, saya ada video percuma nak bagi. Okay. Saya tahu kalangan tuan-tuan yang menonton video ni ada yang bisnesnya terkesan dengan PKP ni kan. Ada yang bisnes macam memang orang kena datang kedai baru boleh buat bisnes. Tuan-tuan spa lah apa semua. Tuan-tuan bisnes macam tu yang banyak terkesan lah. Saya pun banyak terima PM, WhatsApp berkenaan benda ni. Nak buat bisnes apa lah apa semua. Bagi saya kita pivot, kita beralih kejap ke benda lain. Okay, saya ada buat video percuma 5 barang panas musim PKP. Okay,
5 barang panas musim PKP ni, musim PKP ni sebenarnya ada banyak barang panas. Barang panas ni maksudnya produk yang laku lah. Kan? Barang panas ni jangan ingat benda haram pula Ingatkan Tuan Sofian nak bekal ketum ke apa kan? Entah-entah banyak tu. Silap pula headline dia macam ni kan. Patut tulis 5 produk laku keras musim PKP kan. 5 barang panas macam jual benda haram. So 5 barang panas musim PKP, saya ada video percuma yang saya bagi. Dia Tuan Zaidi ada bagi link dekat post ni. Di bahagian deskripsi tu saya letak link. Kat bahagian description live ni ada satu link. Link tu pergi ke channel Telegram. Masuk channel Telegram tu, lepas tu ada follow je arahan kat link channel Telegram tu. Terus boleh dapat tonton video tu malam ni juga. Saya selalu tekankan sekarang. Even kelas saya malam ni pun saya bukan sembang kosong, saya bagi template terus. Kan? Kita bukan kita terus buat sebab memang banyak masa pun time PKP ni. Kalau kau tak buat memang kau masalah lain sebenarnya. Kan? So idea bisnes saya dah bagi, ayat iklan pun template saya dah bagi, tinggal tuan-tuan nak run saja. Pilih barang pun dah bagi dah ni. Barang pun insya-Allah ada dalam tu. Silap-silap pun ada dalam tu. Saya pun Okey tuan. So last kali. So ini nak follow dekat Facebook lah. Link semua saya dah letak di bahagian deskripsi. So siapa-siapa minat nak follow Tuan Sufian, nak masuk dalam channel Telegram sebagainya, nanti semak dekat bahagian deskripsi video lah. InsyaAllah. Betul. Okay. So terima kasih banyak-banyak Tuan kerana bersama dengan saya malam ni berkongsi. InsyaAllah, so Tuan antara tetamu saya memang terbaik lah. So banyak tetamu yang saya jemput, rata-rata semuanya memang best. Tapi dalam banyak-banyak best tu saya rasa Tuan antara yang the best lah kan. Sebab siap buat slide, siap tunjuk, siap buat satu-satu. So jarang lah saya jumpa macam tu. Okay, so terima kasih banyak-banyak Tuan. So memang saya hargai sangat. Saya rasa penonton pun dapat hargai perkongsian Tuan tadi. So insya-Allah kalau kita ada berkesempatan di lain waktu dan masa, kita mungkin bersua lagi lah insya-Allah. Terima kasih banyak Tuan. Terima kasih banyak. Okay. Alright. Itu tadi Tuan Sufian Salahuddin, duduk jauh sana di utara, biarpun duduk kat rumah. Okay. Kalau siapa dengar daripada awal tadi, dia ada sebut, dia tak sebut berapa sen dia buat, tapi dia ada sebut jumlah iklan yang dijalankan lebih daripada 2 juta ringgit. So kita dah boleh agaklah kalau dia keluar duit kan, mana syarikat tu kalau keluar duit sampai 2 juta buat iklan, boleh agaklah berapa dia punya turnover kan. Okay, so ambil tips yang dia kongsikan tadi. Okay, macam dia sebut, apa terus buat. Okay, jangan tangguh-tangguh, cuba. Okay, tak cuba tak tahu. Okay, so untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada anda semua kerana sudi bersama saya malam ni. InsyaAllah malam besok kita bersiaran juga lagi seperti malam-malam sebelumnya. Cuma siapa tetamu malam besok, wallahualam, saya pun tak pasti sebab saya pun tengah tunggu jawapan daripada mereka-mereka yang saya jemput. Okay, sebab yelah kan, lain orang ada lain waktu, ada kesempatan yang berlainan, so tak semua yang kita jemput tu dapat hadir ketika tu, tapi saya akan cubalah. Walau bagaimanapun, bagi mereka yang ingin mendapatkan buku forensik kewangan ni, saya shout out sekali lagi, tolong share video ni, tolong tag kawan-kawan. Okay, lebih ramai orang tahu lebih baik tentang perkongsian kita. InsyaAllah saya buat topik yang berlainan setiap malam. Nanti screenshot dan letak di ruangan komen. InsyaAllah admin saya akan pilih dan hubungi mereka yang berjaya memenangi buku ini, insyaAllah. Dan saya akan bagi tahu senarai pemenangnya di akhir minggu, biasanya macam tu. So untuk itu, saya ucapkan terima kasih kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi pada malam besok. Bye.